إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran Alhamdulillah dapat kita sambung pada malam ni, dapat kita duduk dalam majlis ilmu, sambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Alhamdulillah dapat kita nikmat majlis ilmu. Ada tempat yang dah tak ada dah, nikmat tu telah ditarik. Banyak tempat. Alhamdulillah, masa yang ada jangan sia-siakan. Peluang yang ada jangan ambil mudah aja. Kerana ni nikmat yang besar. Tak percaya tanya tempat yang tak boleh majlis ilmu. Allah rindu mereka. Bagi mereka yang sentiasa melazimi majlis ilmu lah. Bagi siapa yang tak pernah datang majlis ilmu, ada ke tak ada ke, bagi dia sama aja. Bagi orang yang selalu duduk majlis ilmu, tiba-tiba tak dapat kan, malah solat berjemaah pun ada yang tak dapat. Allah terasa rindu sangat. Maka gunakan masa yang ada. Alhamdulillah hari ini kita masuk bab baru, fasal baru, iaitu sunat pula. Yang rukun kita dah habis, rukun solat kita dah habis. Muka surat 28 tu kalau Rumi, kalau Jawi muka surat 58. Jawi 58, Rumi 28. Sunat. Kita dah habis rukun sembahyang, clear rukun sembahyang. Daripada muka surat berapa itu, 20 berapa, 21 sampai 28. Maka hari ni muka surat yang ke-28. Alhamdulillah sempat kita habiskan juga. Ingatkan tak sambung, rupa-rupanya Alhamdulillah sambung juga. Kita masih lagi boleh sambung. InsyaAllah hari ini kita bahas satu perkara yang agak penting, iaitu berkaitan dengan sunat sebelum sembahyang. Sunat sebelum sembahyang, sunat-sunat yang dilakukan sebelum sembahyang. Kita dah lalu berapa belas rukun tu? 13. Ya, 13. Yang last kali tertib baru ni kan, awal bulan baru ni. Ya, betul, baru ni lah, minggu lepas. Tak awal bulan pun, minggu lepas. Masuk hari ni fasal baru. Yang pertama berkaitan dengan sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. Kita masuk yang itu, sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. Sebenarnya dalam solat ada rukun, kita tahu rukun tu yang 13 kita dah bincang. Dan ada sunat sebelum sembahyang, sebelum solat tu ada sunat dia. Dan ada solat, ada sunat ketika sembahyang, macam kita kata baca surah kan, angkat tangan dan sebagainya tu, itu dia panggil sunat ketika sembahyang. Dan ada sunat selepas sembahyang. Dalam kitab kita hanya bincang dua je, sunat sebelum sembahyang dan dalam sembahyang. Untuk malam ni sebelum sembahyang dulu. Dia tak bincang selepas sembahyang. Selepas sembahyang ada sunat dia, ada baca-bacaan wirid dan sebagainya, tapi tak dibincang dalam kitab kita. Sebenarnya sunat solat ada 3 jenis. Yang pertama sebelum, yang kedua sedang sembahyang, yang ketiga selepas. Kita hanya bincang 2, sebelum dan sedang sembahyang. Itu pun tak komplit habis pun, yang mana ada dalam kitab kita baca. Okey. Dalam solat namanya sunat hai'ah dengan sunat ab'ad. Sebelum solat dia ada azan dan iqamah, yang kita akan bahas malam ni. Sebenarnya bukan azan dan iqamah, dalam kitab kita je dia sebut azan dan iqamah. Kalau dalam kitab-kitab yang lain dia lebih lagi pada tu. Dia ada jenis pakaian, nak pakai apa, warna apa,
wangi-wangian, wangi macam mana, wangi lembut ke wangi keras, tu perempuan punya wangi macam mana, boleh atau tak boleh. Lepas tu tempatnya pula, dari segi tempat, di masjid, di surau, di masjid pula dalam ruang solat, di tepi ruang lega, semua tu ada sunat-sunat je. Tapi tak dibincangkan. Kemudian ada bincang berkaitan dengan datang awal, berwuduk sebelum datang, datang sebelum waktu, wuduk sebelum waktu, sutrah. Itu semua tak bincang kita. Bincang dua je, azan, qamat. Nak buat macam mana? Yang tu ada, kita baca yang tu lah. Nak lebih, kena ngaji malam. Kitab Kifayatul Muhtadi pukul 10 sampai pukul 11.30 lah. Yang biasa ada di sini kan, malam tu. Lebih pada tu, dia bincang lebih detail sunat-sunat sebelum sembahyang. Cuma dalam kitab kita ada azan dan iqamah. Kita bahas azan dan iqamah. Kalau ada soalan, boleh soal nanti. Boleh soal terus saja. Sebab azan dan iqamah dalam kitab kita sangat ringkas. Jadi saya terpaksa syarah, ambil syarahan, dan kalau ada persoalan terus soal berkaitan azan dan iqamah. Yang 36 tu, sebelum seseorang itu masuk mengerjakan sembahyang fardu, sama ada hendak sembahyang seorang diri atau berjemaah, munfarid ataupun berjemaah, lebih dahulu disunatkan dua perkara. Pertama, bang. Kedua, qamat. Bang. Kalau yang Jawi tu nak tengok pun kelakar pula. Bang dia tulis situ. Ba dengan nga. Jadi bang, apa benda pula? Yang ke apa? Bang. Kalau yang Rumi, B-A-N-G Yang Rumi B-A-N-G, bang. Tak apalah sangat. Tak biasalah sangat. Tapi kalau dalam yang Jawi ni, banga. Apa benda banga? Kalau orang tak biasa, sebab jarang guna perkataan bang dalam penulisan. Ini kita asal lah ni, bahasa asal, iaitu bang tu azan lah. Azan. Okey. Yang pertama kita tengok kat sini, termasuk yang disunatkan sebelum solat adalah azan. Ataupun bang, yang mana kalau kita perhatikan, azan tak pernah berhenti dilaungkan di serata dunia. Tak pernah, walaupun satu saat. Sentiasa bersambung daripada satu tempat ke satu tempat, satu tempat. Dia tak pernah berhenti. Kalau kita cek pukul berapa masuk waktu, mesti kita akan jumpa masuk waktu katalah Zuhur 1.35, 1.36, 1.37, tempat lain 1.38, tempat lain 1.39, tempat lain. Jadi sentiasa habis je azan, ada azan Zuhur. Lepas habis azan Zuhur, ada azan Zuhur. Lepas habis azan Zuhur, ada azan Zuhur. Di tempat lain. Kalau cek betul-betul, kalau kaji betul-betul, memang jumpa. Tak pernah berhenti di serata dunia. 24 jam. Cuma akan berhenti juga satu hari nanti. Diriwayatkan Ya'juj dan Ma'juj hanya masuk dekat kampung yang tak ada azan kat dalam tu. Waktu tu lah dah penghujung Islam, penghujung dunia. Islam dah, dunia dah nak hancur, dah nak kiamat dah. Islam dah menjadi asing waktu tu. Maka Ya'juj Ma'juj hanya masuk kampung yang tiada azan. Dalam tu tak ada azan, baru Ya'juj Ma'juj masuk. Ada azan, dia tak masuk. Dan diriwayatkan juga pentingnya azan ni. Bila azan dikumandangkan, kata Abu Hurairah, syaitan akan lari terbirit, tercirit-birit, terkentut-kentut. Yang dia sengaja buat. Bukan dia takut. Tidak, dia sengaja buat. Yang tercirit-birit tu dia takut. Yang terkentut-kentut tu dia sengaja. Maka ulama kata, kenapa Nabi sebut macam tu? Bunyi azan, dia lari, tercirit-birit, takut. Bila kita takut ni, perut kita akan ada memulas. Biasa orang yang kena takut sungguh, dia akan rasa kat perut dia. Kalau orang takut, dia boleh muntah. Orang yang jarang-jarang takut, dia tak tahu perkara ni. Yang kalau takut sangat, dia akan perut mulah nak muntah. Tiba muntah, muntah. Sebab terlalu takut. Dia akan ganggu perut. Jadi setan pun samalah, jin ni. Bila dia takut sangat, dia akan ganggu perut, tercirit-birit. Dan bila dia cirit-birit, dia akan kentut kuat-kuat, pom kuat-kuat. Maka lepas je selesai azan, dia datang balik, tengok-tengok qamat pula, dia lagi. Tapi qamat tak lagi jauh kan. Sebab qamat tak kuat sangat kan, dia tak lagi jauh, tapi lagi lah. Lepas tu habis qamat, dia datang balik. Bila dia datang, waktu tu mungkin dah sembahyang rakaat pertama, rakaat kedua lah kot, lebih kurang tu. Dan dia akan kacau, disebut dia akan kacau orang sembahyang, dan dia akan membuatkan orang tak ingat berapa rakaat, dan dia akan membuatkan orang ingat perkara yang di luar solat. Itu daripada hadis daripada Abu Hurairah, sebut Nabi pernah sebut macam tu. Sebab tu kita kalau lepas takbir je terus ingat benda lain. Dia automatik.
Memang pelik. Sekarang tak ingat pun. Tak ada apa. Relax je. Kosong je fikiran. Takbir je terus ada benda lain. Tak mungkin dia jadi macam automatik. Tak mungkin. Ada satu makhluk nama setan. Dia akan cuba masukkan. Ketika takbir je dia akan masukkan. Dia akan masukkan benda yang luar sembahyang. Lepas tu menyebabkan kita lupa 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Bila teringat luar yang luar, habis lah. Okey, itu sedikit berkaitan dengan azan. Dan azan ni dah sebut dah sebelum ni, dia adalah syiar. Dia sama macam akikah, macam korban, macam solat berjemaah, khitan, sunat, dakwah, kesenian ukiran, masjid, Kaabah, Aidul Fitri, Aidul Adha, semua haji, umrah, dia panggil syiar. Termasuk juga azan dan iqamah ni dia syiar. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya akan timbul ketakwaan dekat hati dia. Jadi bila sebut syiar, saya dah sebut dah sebelum ni kat sini, hari tu, tahun lepas, 2 tahun lepas, iaitu bila sebut syiar, dia satu lambang, logo, lambang. Bila lambang, dia mesti ditonjolkan, dia tak boleh disorok. Itu nama lambang. Syiar ni lambang. Kadang-kadang kita sebut syiar, tapi kita tak faham syiar tu apa. Syiar ni lambang. Jadi kalau kita tengok syiar kereta, apa syiar kereta? Syiar lambang kereta, dia punya logo tu lah, Mercedes. Dia akan buat dekat mana? Kat mana dia letak logo dia? Tempat yang orang tengok kereta, yang itu nampak dulu. Dia tak letak dalam bonet. Kau ni kereta apa ni? Tak tahu kereta apa. Buka bonet. Oh, Mercedes. Mana ada? Tak ada. Dia syiar logo tu syiar lah. Dia panggil syiar kereta. Dia akan letak tempat kalau orang tengok kereta, situ dia punya mata pergi dulu. Lepas tu dia letak kat situ. Dia siap buat kajian. Kat mana bila orang tengok kereta tu, kat mana mata tengok dulu? Siap buat kajian. Oh, di sini. Dia akan letak logo tu di situ. Di depan tu lah. Di depan. Kalau orang belakang, tu betul letak kat belakang situ. Itu orang depan. Dan kalau barang-barang elektrik, tu semua dia akan letak tempat, kalau tengok aircon je terus nampak. Tengok je terus nampak, tengah nampak. Tu dia punya syiar. Jadi kita dapat faham, syiar ni mesti ditonjolkan, mesti dizahirkan. Jadi bila azan kena kuat. Sebab kalau slow, tu bukan syiar. Syiar ditonjolkan. Kalau akikah buat besar-besaran, dengan maksudnya buat kenduri, bukan buat sorok-sorok dalam dapur dia dengan keluarga dia je. Tidak. Kalau korban buat secara meriah, ini masih lagi ada. Dalam masyarakat kita bagus. Yang tu kekalkan korban. Tempat lain, dekat Pakistan, dekat India, dia buat senyap-senyap 2-3 orang adik-beradik dia masuk dalam rumah je. Lembu tu masuk dalam rumah, kambing masuk dalam rumah, dia sembelih dalam bilik air. Macam tu je. Mana syiar? Tak ada. Tahu-tahu je sampai sikit dekat jiran-jiran. Kena bagi jiran-jiran kan. Sampai sikit kat jiran-jiran. Bila buat korban? Tak ada. Kenapa? Tak, dia memang macam tu lah. Style dia. Okey, sekarang kita kata, kenapa kita buat secara besar-besar, secara bukan besar-besaran, berkumpul-kumpul orang? Kenapa? Bukannya wajib buat kumpul. Yang sunatnya adalah korban. Nak sah korban, sembelih, niat korban pada hari raya Adha dan hari Tasyrik 3, sah. Kenapa kita buat ramai-ramai? Tak, memang syiar, tapi kita bukan sebab syiar. Sebab kita tak reti nak buat seorang, nak bagi 3, nak bagi berapa, nak bagi 7 jam. Tu sebab dia. Tapi tak apa janji tersebar juga syiar tu. Nak dia bagi 7, bagi 3 dulu baru 7 ke, bagi 7 dulu baru 3. Ada dua macam tu. Lepas tu bagi pula tulang macam mana, hati macam mana. Dia tak ada ilmu tu. Yang ada ilmu tu yang tiap-tiap tahun buat je lah. Jadi nak tak nak, tak apalah. Korang nak buat kan. Kami sebagai ahli masjid, AJK pegawai pengurusan, kami bagi peluang. Nak buat, bagi duit. Bagi duit. Kita buatkan. Siapa yang tak nak? Pertama boleh duduk macam ni. Relax. Syah? Belum. Syah, relax. Ada geng-geng tu. Aku dah bayar kan. Kan harga 700. Aku bayar 700.5. RM50 tu duit pengurusan kan. Buat lah. Relax macam ni. Lepas tu komplain lah. Kenapa aku punya sikit, dia punya banyak? Kenapa lembu aku kecil? Itu bukan korban. Korban, lepas dia berkorban, dia terkorban. Ini lepas korban, kerja nak makan daging je. Terkorban apa? Nanti nak masuk bab korban, insyaAllah kita akan bahas bab tu. Korban ni, lepas korban, dia terkorban. Maksudnya duit habis. Makan pun, biasa makan sedap-sedap. Chicken chop tak boleh makan dah.
Makan nasi goreng Cina je. Macam tu. Terkorban lepas pada tu. Bukannya korban-korban, lepas tu fikir, okey, hari pertama buat kari, hari kedua buat sup, hari ketiga buat sate. Itu bukan terkorban, itu nak makan. Korban ni taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Itu nak penuhkan perut. Tu kita kadang-kadang. Yang terbaik sepatutnya bagi semua. Daging tu. Biar terkorban aku kali ni. Balik-balik bawa balik sekilo. Yang macam orang lain dapat berapa ratus gram kan? Sekilo ataupun 600-700 gram. Macam tu juga dia bawa balik. Bang, mana yang korban tadi bang? Kan habis 700,5. Ni. Ini goreng sekali makan je. Cukup lah. Esok makan apa? Esok goreng-goreng je lah nasi tu apa. Tu baru betul korban. Tapi kita nak makan. Bukan tak boleh makan. Tak sampai tujuan. Tak sampai tujuan. Korban, koroba. Apa koroba? Koroban kita panggil rakan qarib. Dekat, rakan dekat. Korban ni dekat. Tujuan nak dekat pada Allah. Bukan nak memenuhkan perut. Tapi kita macam tu lah. Boleh makan. Malah daging tu daging berkat. Bagus makan. Cuma kita lepas korban tak terkorban tu je. Tak sampai matlamat. Patutnya duit tak ada ni. Duit ada 1,500 je dalam bank. Ambil 700,5. Bayar. Buat. Lepas tu nganga macam mana nak hidup 7 bulan. Tu baru terbaik. Kalau ada 1 juta, korban 1 bahagian, tak ada nilai pun. Ada 1 juta dalam bank, korban 1 bahagian. Kalau seekor okey juga. Ini ada 1,500, 2,000 dalam bank, korban 1 bahagian. Ui, berapa persen daripada duit dia tu? Kadang-kadang kita rasa, aku dah buat lah. Aku dah buat 1 bahagian. Dah lah. Duit dia banyak mana? Okey, sikit perkataan korban. Mata khitan. Ingat tak khitan dulu? Sunat. Khitan. Dulu macam mana? Rendam air sungai lah, mandi sungai, usung, cari batang pisang. Buat keramaian. Syiar tu. Orang kafir tengok gigil tu. Uyo, berani budak kecil-kecil umur 12 potong tu. Dulu. Sekarang mana ada kan? Sekarang pergi keluar rumah, diam-diam, tengok kiri kanan tak ada, masuk kereta, berhenti depan klinik. Masuk klinik, setengah jam, sejam, keluar-keluar, tangan duduk macam ni lah. Pegang kain, clamping kan, duduk, selang seminggu naik basikal. Mana Syah? Sebab tu orang kafir tak takut dengan kita. Tak respect. Kalau dia tak takut pun, dia sepatutnya respect. Ini orang kafir tak respect pun kita. Siap dia masuk lagi dalam urusan agama kita. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab dia tak ada rasa nak respect. Dia tengok anak dia dengan anak orang Islam, dia kurang sama. Anak aku rambut warna kuning, anak orang Islam bukan kuning juga. Pakai koyak-koyak ke, pakai dedah anak aku orang kafir kata ni macam tu juga. Rambut color juga macam tu juga, sama je. Tengok orang Islam tak pergi masjid surau pun yang dikenal lah. Aku pun tak pergi surau masjid. Aku lagi baik. Seminggu sekali ke sebulan sekali pergi juga. Pergi juga kuil. Dia rasa dia lebih. Kalau dia tengok hari-hari datang, hari-hari. Ini haji jangan main. Ini haji jangan main, mulut masin. Dia takut jubah. Saya tanya sendiri. Orang kafir, dia takut jubah putih. Dia bukan takut, dia macam gerun. Dia kata macam pakaian macam sihir macam tu. Macam kalau tengok orang pakai tu jadi macam tu. Tengok tiba-tiba takut. Dia macam sihir, dia kata. Azan pun dia takut. Dia kata sihir juga. Kau dengarlah banyak, nanti masuk Islam. Dia rasa. Jadi dia ada respect. Respect tu kita nak. Kita nak respect dia tu. Sekarang kita tak dapat respect dia sebab salah kita juga. Syiar tu tak ada. Tak di ni. Jadi bila syiar, dia mesti ditonjolkan. Bila dia mesti ditonjolkan, samalah macam azan mesti kuat. Ada tempat azan kena buka speaker dalam aja. Ada? Kat mana agak-agak? Singapura. Tak boleh keluar. Tak sampai matlamat syiar. Sebab yang dalam speaker dalam Qomat tujuan nak panggil orang yang dah ada, jom sembahyang. Azan nak panggil orang kat rumah. Tiba-tiba tak boleh buka speaker luar. Jangan sampai jadi macam tu kat kita. Jangan sampai jadi. Dulu mungkin nak, masa nama Temasek dulu. Agak-agak jadi ke macam tu. Tak mungkin orang Temasek waktu tu. Siapa tahu Temasek tu apa? Singapura tu lah. Agak-agak orang Temasek tu terfikir tak? Nanti kita tak boleh azan, nanti azan kena slow-slow je. Tak pernah terfikir. Kenapa jadi macam tu? Fikir sendiri. Kenapa boleh jadi macam tu? Kita pun tak terfikir. Tak mungkin lah Malaysia. Ya ke? Orang Temasek tu pun tak pernah terfikir tau. Jadi macam tu. Sekarang jadi. Besarnya fadilat azan ni, sehingga kan kalaulah orang yang tahu kelebihan azan, dia akan bergaduh dengan jimat, tumbuk.
Aku nak dulu. Dia akan gaduh. Tak kira. Asyik engkau aja sepatutnya. Bukan aku lagi. Aku lagi. Esok aku lagi. Aku seorang lah. Takkan. Dia akan kat luar tu dia akan pegang dia. Aku nak azan, pegang dia. Nanti dia masuk dia azan. Pegang sampai macam tu. Saya akan sebut apa ni? Ada satu hadis yang cerita berkaitan dengan perkara azan ni. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal thumma lam yajidu illa an yashtahimu alaih lastahamu. Sekiranya orang mengetahui apa yang terkandung dalam azan dan saf pertama, dia dua gabung, saf pertama dan azan. Sedangkan ia tidak menemukan kesempatan lain dengan undian, maka dia akan mengundi. Siapa yang nak duduk saf awal dan nak azan tapi tak boleh sebab ramai sangat nak, maka mereka akan mengundi. Sum kat depannya. Aku takkan dia biar seorang. Siapa tahu kelebihan. Sebab orang yang azan ni, muazzin ni, dia dekat padang mahsyar leher panjang. Bukan zirapah. Nabi sebut leher panjang. Maka leher panjang ni bukan comel, mana uduh mana leher panjang. Kan macam zirapah leher panjang. Uduh kalau di padang mahsyar nanti. Tapi ulama bahas, apa maksud leher panjang? Leher panjang ni orang VIP. Jalan dia macam mana? Kan? Panjang sikit kan? Mana ada VIP jalan macam ni? Itu orang hutang tak boleh nak bayar. Kan? Kalau orang tu dia kan jalan macam ni kan? Tu leher panjang tu. Tu maksudnya. Nabi kata di padang mahsyar dia akan leher panjang. Dengan maksud dia jadi VIP, VVIP. Dengan maksud waktu tu semua telanjang, dia ada baju. Waktu semua lapar, dia tak lapar. Dia ada makanan. Semua haus, dia tak haus. Semua panas, dia ada payung. Arash. Itu hebatnya. Kalau kata memang bergaduh, memang bergocoh kat luar. Hari-hari bergocoh kat Salahuddin. Sebab nak azan. Kalau tahu kelebihan. Sedangkan imam tak sebesar tu kelebihan. Imam tak sebesar tu. Besar juga, tapi imam tak sebesar tu. Besar lagi muazzin. Imam tak sebesar tu. Sebab Nabi pernah doakan, ya Allah, ya Tuhanku, engkau berilah hidayah pada imam dan kau ampunkanlah muazzin. Beri hidayah. Nabi tak kata lain-lain, berbeza. Imam Nabi doakan imam dapat hidayah. Maksud hidayah tu petunjuk. Kenapa Nabi doakan imam dapat petunjuk? Sebab kadang-kadang 3-4 nanti tu tujuan dia. Takut tersalah. Bila salah apa? Ya Allah, berilah setiap imam petunjuk dan ampunkan muazzin. Kenapa Nabi minta ampun untuk muazzin? Sebab takut dia azan awal sikit. Taklah awal, takkan awal 15 minit. Awal 2-3 minit. Yang mana mungkin kesilapan jam, tak kisahlah. Bila dia azan, orang dah standby nak sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Sedangkan tak masuk waktu lagi. Maka Nabi minta ampun jika kesalahan yang tak disengajakan oleh muazzin. Itu secara khusus. Secara umumnya Nabi minta ampun untuk muazzin. Mana kita nak? Kita nak hidayah ke kita nak keampunan? Mana lagi besar? Dua-dua besar, tapi mana lagi besar? Ampun besar. Hidayah besar juga, tapi ampun lagi besar. Jadi sebab tu imam dengan muazzin, Bilal besar, fadilat dia besar Bilal lagi, muazzin lagi daripada imam. Imam nombor 2. Special lagi, azan dan iqamah ni hanya khususnya untuk umat Nabi je. Umat terdahulu tak ada. Maksudnya umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zulkifli, tak ada cara memanggil macam tu. Dan bila dia azan, kita panggil muazzin, kan? Azan muazzin. Muazzin yang melaungkan bang. Jadi kalau bang lah. Jadi azan ni apa maksud azan? Uzunun, telinga. Uzunun, telinga. Akhir sekali jadi uzunun, jadi azanun. Azan tu maksud kena dengar. Sebab tu apabila sebuah hadis tadi, ketika bunyi azan, setan akan lari sebab takut sampai tercirit-birit dan dia sengaja kentut. Kenapa dia kentut kuat-kuat? Kenapa dia lari? Ada dua. Ada 3 perkara. Pertama, dia takut. Yang kedua, dia takut sampai tercirit. Kemudian dia lari. Dan ketiga, dia kentut. Kentut tu sengaja, lari tu sengaja, cirit-birit tu tak sengaja. Sebab terlalu takut. Dia kentut kuat-kuat kerana dia tak nak dengar. Tak nak dengar. Bila dia tak nak dengar, dia kentut. Pom, dia tak dengar lah azan tu. Kerana tu bila azan, siapa cakap, macam perangai siapa? Saya tak tahu. Bila azan, dia sibuk kulu kile. Ikut tiru perangai siapa? Tak tahu juga. Jawab sendiri.
Cuma kalau ada kerja tak apa. Ni yang tak ada kerja. Yang kalau ada nak simpan barang, nak kemas, nak masuk rehal, ada kerja benda, ada benda nak buat. Tak apa. Ini yang saya saja je. Azan je dia bangun, kulu pergi sana, tengok belakang. Padahal dah 20 tahun dah datang sembahyang kat sini. Tengok apa benda kat belakang. Tengoklah, perhatilah orang. Duduk jalan. Itu ikut perangai syaitan. Dia tak boleh duduk diam. Dia panas. Dia panas. Dan dia bercakap. Sebab nak kentut melampau lah. Tahan kentut, pom, tak nak dengar. Tak, dia orang ni tak kentut. Bercakap, popek. Tak nak dengar azan tu. Betul, jangan tiru perangai syaitan. Dan dari segi jadi maksudnya bila azan, maksudnya uzunun maksud telinga. Dengar maksud dengar. Bila azan, dengar. Dituntut untuk dengar. Tapi taklah sampai tak haram kalau bercakap, tak ada. Tak sampai tak haram. Makruh tu ada. Sebab dari segi bahasa azan ni i'lam. I'lam ni i'lan, pemberitahuan. An-nida, seruan. Ba'da hayya tu kan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi di seruan. Bila seruan kenalah dengar seruan tu. Untuk panggil orang solat berjemaah. Azan. Iqamah tu untuk membangkitkan para hadirin yang memang dah ada untuk sembahyang. Tu qamat. Sebab tu azan kuat, qamat slow sikit. Sebab qamat bukan nak panggil orang rumah, nak panggil orang dalam tu je. Azan nak panggil orang dekat rumah. Dan sebab itulah lepas azan kena tunggu lama sikit. Lepas qamat terus sembahyang. Sebab tu hikmah dia. Kalau lah panggil orang kat rumah, hayya 'alas salah, jom sembahyang. Habis je la ilaha illallah. Qamat, Allahu akbar. Kena tak azan tu? Azan tu jom sembahyang. Orang kat rumah tengah duduk baca surat khabar. Bila kata hayya 'alas solat, jom sembahyang, dia nak masuk bilik air dulu, nak ambil wudu dulu, nak pakai baju dulu, nak jalan dulu. Dia lepas habis azan je qamat terus. Maka tak sampailah maksud azan tu. Sebab tu azan 10-15 minit. Malah lebih pada tu lagi pun. Ikutlah. Tapi minimum tu 10 minit lah. Paling kurang untuk qamat. Sebab panggil orang, lepas tu sembahyang terus. Kau ni panggil ke tak? Main-main. Datang-datang tengok dah tayak akhir lah. Tadi kau panggil aku hayya 'alas salah. Tiba-tiba kau sembahyang terus. Tapi kalau ada 10-15 minit, ada masa dia untuk datang. Yang mana semua dengar sekeliling, dia ada masa untuk datang. Ada masa, mungkin 10-15 minit. Kalau macam subuh, lambat lagi pun tak apa. Subuh. Cuma bab kerja tu bab lain. Jangan cerita bab kerja. Nak pergi kerja tu cerita bab lain lah. Kena fikir lain. Tapi kalau secara umum, lagi lambat lagi bagus. Ada satu waktu, nama waktu tu asfar. Waktu asfar ni waktu subuh, lepas subuh. Dan nampak orang, kalau tengok dah cegah. Tapi tak cegah betul. Tengok nampak orang, nampak lembaga, tapi tak tahu siapa. Agak-agak apa-apa. Dia panggil waktu tu asfar. 6 tak nampak orang. Sekarang 6 tak subuh lagi. Yang sekarang 7 kot. 7 dah nampak. Supaya nak sebut macam tu lah. Waktunya bukan lepas waktu tengah gelap, bukan. Maksudnya ada waktu sehingga macam ni pun boleh sembahyang. Waktu tu dah terang. Terang tu maksud bukan gelap gelita. Tapi bila kita tengok orang kat situ, tak tahu siapa, tapi tahu ada orang lembaga. 6.30 macam tu kot, lebih kurang. Tak dengar. Lampu jalan. Lampu jalan cerita lain. Tak, cerita gelap gelita lah. Kalau dah lampu jalan, kau dah lampu terang macam tu, cerita lain lah tu. Sebab tu saya sebut tadi, ini secara umum. Tapi kena fikir juga orang nak pergi kerja, tu kena fikir lain, tu cerita lain. Secara umum, boleh separuh subuh baru sembahyang, afdal lagi, baik. Kerana lepas subuh tak boleh sembahyang sunat. Sebelum subuh boleh sembahyang banyak-banyak. Jadi sembahyanglah banyak-banyak kalau sembahyang. Tapi tak sembahyang pun. Tapi hukum dia macam tu. Dan lagi lambat, lagi ramai orang boleh datang jemaah. Jika semata-mata hukum. Tapi kena masuklah hukum-hukum yang lain. Orang kerja, orang itu, orang ini, budak-budak sekolah, semua-semua termasuk. Jadi tak apalah sembahyang awal balik. Okey? Itu waktu namanya asfar waktu tu. Okey. Jadi panggil orang yang dekat. Jadi kalau katalah bab tu sembahyang maktubah tu, sembahyang fardu 5 waktu. Yang kita sebut tadi tu sembahyang fardu 5 waktu, ataupun dia panggil sembahyang maktubah. Sunat, kalau sebut di sini tengok sama ada hendak sembahyang seorang diri atau nak berjemaah. Kena sunat azan juga. Kita sembahyang sendiri ada? Tak ada. Sedangkan azan lah. Tapi janganlah azan dekat buka tingkap Allah, tak payah. Nak sembahyang ni kan, duduk berdiri.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Betul? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tu ha? Supaya lah sikit sebab kita kalau nak azan mesti ada lagu itu yang jadi tersekat dekat tu. Apa tu qomat lah. Kalau nak ba'diyah qabliyah lah. Kalau tidak qomat lah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tapi kita tak buat yang itu. Sedangkan azan je tak sampai seminit rasanya kalau baca macam tadi tu. Lepas tu qomat dalam 30 saat aja. Apalah sangat. Padahal sunat. Sama ada sembahyang seorang atau sembahyang berjemaah. Dua-dua sunat dua-dua. Tapi kita kadang-kadang sembahyang seorang qomat pun tak. Tapi kadang-kadang kalau sembahyang di rumah qomat saja. Sembahyang sunat azan sekali. Cuma azan biasa je. Azan biasa, bukan azan dengan lagu. Sebab nak azan lagu pun boleh. Nanti kalau jiran datang jangan marah ha. Hayya 'alas solah datang. Sembahyang. Aku bukan ajak kau. Janganlah kuat-kuat. Hayya 'alas solah. Okey, dan sama ada sembahyang tu tunai ataupun qada. Ini tak ada harapan nak buat qada ni. Sembahyang qada pun tak ada harapan. Ini kan nak azan sebab nak kaya sembahyang qada. Sama ada awal ataupun akhir. Sama. Ada kesunatan tu ada. Sama ada sembahyang zuhur pukul 3 kat rumah. Ada. Dia tak kira awal atau tak kira masuk waktu, tak kira. Tak kira dah masuk waktu, dia tak kira. Okey, dan tak perlu panggil soft. Tapi taklah sampai tahap berdosa. Soft. Allahu akbar, Allahu akbar, tak panggil. Tak dituntut untuk panggil. Cuma tak sampai tahap makruh, tak sampai, dan tak sampai tahap berdosa. Cuma tak dituntut. Maksud tak suruh pun, kau kau buat. Macam tu lah. Pahala tak dapat lah sebab tak dituntut. Kerana dalam solat fardu panggil sembahyang adalah qomat. Dalam solat fardu panggil sembahyang tu qomat dah. Soft tu panggil sembahyang. Apa kau panggil dua-dua ni? Kerana dia ada kisah dia, ataupun as-salatu jami'ah. Solat fardu tak dituntut. Tak sampai tahap makruh, tak sampai tahap haram lagi lah, tak sampai. Takkan as-salatu jami'ah haram. Cuma tak dituntut. Orang tak suruh buat. Macam tu je. Cara tak suruh buat. Kenapa buat? Macam tu je. Sekadar macam tu. Okey. Dan yang ini baru masuk yang sunat pula. Dan sembahyang yang bukan fardu. Sembahyang yang bukan fardu ada dua. Okey. Seperti sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Maknanya sembahyang bukan fardu. Bila bukan fardu sunat lah. Mana ada sembahyang haram? Sembahyang sunat lah. Bila sembahyang sunat terbahagi kepada dua. Satu sunat yang solat sunat yang dituntut untuk berjemaah. Yang kedua solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Maksud tuntut tu tak ada suruh. Bukan kata tak boleh, tak disuruh. Solat yang dituntut untuk berjemaah tak banyak, ada 7. 2 hari raya dituntut untuk berjemaah, solat sunat. 2 gerhana, 4 dah. Minta hujan, istisqa, bulan Ramadan, tarawih dengan witir. Waktu lain witir tak sunat. Tak ada tuntutan untuk jemaah. Hanya waktu tarawih aja. Witir tu ada tuntutan untuk berjemaah. Tapi kita pelik kalau kita tengok orang kita. Jadi macam makmum tu lagi, entahlah nak sebut pelik kadang-kadang. Lah habis masa witir dia lagi, kan? Dia tak sembahyang witir. Imam sembahyang. Dah jadi makmum lagi warak pada imam pula. Dia jadi pelik Yalah nak sembahyang kat rumah pun bila sekarang ni witir ada tuntutan untuk jemaah. Kan dah sebut tadi. Tiba-tiba dia buat yang tak ada, yang biasa, yang macam hari biasa. Sebab apa tak jemaah? Jemaah je lah. Sebab witir ni special. Ketika bukan Ramadan tak ada tuntut untuk jemaah. Kalau solat jemaah juga witir macam sekejap lagi dapat 1 je, tak dapat 27. Tak ada tuntutan. Tapi boleh, cuma tak ada tuntutan. Tiba-tiba waktu ada tuntutan tak buat pula. Buat aje lah. Tapi silap faham tu lah. Dia kata lepas solat witir tak boleh solat sunat, nak tahajud. Soalan yang pertama, ya ke tahajud? Sembang. Tidur, bangun sahur pun pukul 5, suku, makan laju-laju. Katalah dia tahajud pun, tak payahlah buat witir dah. La witrani fil lail. Maksudnya tidak ada 2 witir dalam satu malam tu. Maksudnya dah buat witir lepas tarawih, tak bolehlah buat lagi lepas tahajud. Tahajud boleh.
Bukan maksud witir tu mesti duduk terakhir. Tidak. Maksudnya lepas solat witir, jangan solat witir lagi malam-malam. Sebab witir, nama dah witir. Witir tu ganjil. Satu, sekali semayang. Sekali je lah. Dah tiga je lah. Cukup lah. Habis nak solat tahajud, semayang tahajud. Witir tak boleh dah. Sebab tak ada dua witir dalam satu malam. Tapi dia salah faham, witir kena duduk akhir. Itu afdal. Boleh kalau nak buat macam tu. Afdal. Mengikut pendapat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, dia tahu aku ni kalau tidur ni kadang-kadang okey, kadang tak okey. Maka dia buat awal-awal. Sunnah Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, dia tahu juga aku garanti bangun. Dia tahu diri dia. Maka dia tak semayang witir dulu, dia semayang sebelum subuh, agak-agak sebelum masuk subuh tu. Masing-masing kita tengok masing-masing lah. Kita ni ikut Sayyidina Umar ke ikut Sayyidina Abu Bakar? Dua-dua tak ikut. Tidur kita. Lepas tu sembang kencang macam tu. Dan sembahyang yang bukan fardu seperti sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat yang dituntut untuk berjemaah ada 7 tadi. Yang tak dituntut untuk berjemaah yang lain lah. Solat yang tak dituntut untuk jemaah macam-macam ada. Solat tahiyatul masjid, solat hajat, solat duha, solat witir di luar Ramadan, solat qabliyah ba'diyah. Semualah yang lain-lain lah. Semua. Cuma tak ada tuntutan ya, bukan tak boleh buat. Jangan salah faham Tak ada tuntutan. Kadang-kadang kita tak ada tuntutan. Apa sebab buat solat hajat ni? Sebab solat hajat tidak ada tuntutan untuk jemaah. Tidak ada tuntutan, bukan tak boleh. Jangan kerah belik gitu. Kadang dia kerah belik tu. Tak ada tuntutan. Malah solat hajat lagi special. Sebahagian ulama mengatakan solat hajat tu sekarang ni solat istisqa sunat berjemaah. Minta hujan. Minta hujan tu tak ke hajat. Hajat lah tu, solat hajat tu kias daripada solat istisqa, sunat jemaah juga. Cuma Duha tak ada tuntutan. Memang tak ada langsung tuntutan untuk berjemaah. Tapi boleh buat. Nanti kau 10 minit lepas bunyi. Kan baru punya ni 10 lah. Pantai je. Terbaik lah. 10. Okay. Nanti beritahu kan. Nanti beritahu. Jadi apabila tidak ada tuntutan, bukan makna tak boleh. Dia buat duha ramai-ramai. Bila buat duha ramai-ramai, agak-agak semangat tak nak duha? Semangat sikit. Kita ni berjemaah. Kalau seorang, teruk seorang. Sembahyang seorang-seorang. Kadang-kadang kita buat sembahyang tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah. Sampai 10 kali. Sampai 300 kali solat sunat tasbih. Kenapa kita boleh buat? Jemaah, cuba balik nanti buat. Memang tak boleh. Kita ni, bila kita berjemaah, kita ada satu power lain. Dia ada semangat lain. Tu orang Islam. Orang Islam ni dia berjemaah. Dia tak seorang-seorang. Dia tak boleh, aku tak kacau kau tak kacau aku. Kau jangan kacau aku tak kacau kau. Aku duduk, pergi kerja, balik kerja. Itu bukan orang Islam. Memang orang Islam, tapi bukan roh Islam. Islam memang Islam lah. Katakan kafir kot. Cuma bukan roh Islam. Orang Islam tak macam tu. Bukan perangai orang Islam. Orang Islam, jiran lapar, pergi ambil beras bagi. Ada banjir kat sana, pergi hantar. Tu orang Islam. Dia mana ada dia je. Aku tak kau jangan kacau aku tak kacau kau. Kan? Tak ada. Tapi ada orang Islam panggil macam tu. Itu bukan perangai orang Islam. Kau jangan kacau aku. Jaga kubur masing-masing. You scratch my back, I scratch your back. Tu. Orang putih kala-kala. Duduk kat Blackstone sekarang ni kan. Batu hitam, kenalah speaking. Jadi kau jangan kacau aku tak kacau kau. Aku jaga diri masing-masing, jaga anak kau masing-masing. Sibuk anak aku kenapa? Tidak, orang Islam tak macam tu. Dia tengok lain macam lah dia ni. Anak jiran anak orang ni beritahu ayah dia, anak kau lain macam tengok duduk gosok hidung. Entah. Check lah maksudnya. Bukan biar, bukan anak aku. Tidak. Sebab tu ada amar makruf, muka nakir. Ada orang cakap amar makruf muka nakir. Silap weh. Amar makruf nahi muka nakir tu yang soal dalam kubur. Kadang-kadang orang. Jadi sunat. Jadi apabila dan sembahyang yang bukan fardu seperti sembahyang sunat yang dituntut untuk berjemaah. Yang ni, yang 7 tadi, hendaklah dikerjakan dan hendak dikerjakan dengan berjemaah. Solat sunat tu dituntut untuk berjemaah dan dia nak buat berjemaah. Sebab ada solat sunat dituntut untuk berjemaah tapi dia tak buat berjemaah. Yang ini sembahyang ajalah. Tak ada tuntutan untuk cakap apa-apa, untuk laung apa-apa, tak ada. Solat sunat yang dituntut untuk berjemaah dan dia berjemaah, ada tuntutan. Diseru dengan kata as-salatu jami'atun rahimakumullah.
Kan? Boleh juga. Boleh juga as-salatu jami'atan. Boleh juga as-salata jami'atun. Kenapa dia buat baris macam ni? Saya wallahualam, kita baca je lah. Boleh juga as-salata jami'atan. Boleh. As-salatu jami'atan, as-salata jami'atan, as-salata jami'atun, as-salatu jami'atun rahimakumullah. Semua lebih kurang sama lah. Jadi bila 7 solat tadi sunat, 7 solat. Dan sebagian ulama berpendapat yang ke-8 iaitu solat hajat pun kerana dikiaskan dengan istisqa tadi sunat juga, as-salatu jami'ah sunat juga. Dan termasuk juga saf. Rupa-rupanya saf ni apabila solat sunat yang dituntut untuk berjemaah, bukan solat fardu. Sebab solat fardu nak panggil orang semayang dengan iqamah, nak semayang sunat panggil orang semayang dengan saf ataupun as-salatu jami'ah ataupun macam-macam je lah. Dan bila as-salatu jami'ah panggil, maksudnya panggil sembahyang, maka kena jawab. Jawab. Sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab, semua jawab. Tapi as-salatu jami'ah sunat jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. As-salatu jami'ah, jom sembahyang. Okey, jom. Nampak mana pergantungan kita dekat Allah? Tak ada. Sepatutnya as-salatu jami'ah, bahasa Melayu dia, jom sembahyang. Tu bahasa Melayu dia. Sama lah tu. Jom sembahyang jemaah, jom sembahyang jemaah. Kita pun gantung kat Allah. La haula. Aku tak ada daya aku nak tolak maksiat. Banyak maksiat hari ni, tapi aku boleh tolak. Sebenarnya aku tak ada daya nak tolak. Wala quwata. Tak kuat aku nak semayang yang muazzin ajak tadi, jom semayang jemaah. Tak daya aku nak bangun. Illa billah, melainkan Allah tolong. Barulah kita semayang tu dalam tawaduk. Barulah tak boleh nak belagak lepas tu. Lepas semayang bercerita dengan orang. Tadi semayang, saya semayang tu. Sebab dia tak ada pergantungan. Patutnya kita tak mampu nak tolak maksiat. Tak mampu. Malah telefon pun kita tak mampu nak tolak. Ketika kita scroll, nampak benda pelik. Faham tak benda pelik? Nak cari kuliah, keluar kuliah lain. Wih, power ni. Tu pun tak ada masa nak tolak. Tak ada mampu kita nak tolak. Kita break. Tak jadi kuliah, aku tengok ni dulu. Lepas tu baru cari kuliah. Tak ada daya kita nak tolak. Tapi kita boleh tolak kadang-kadang. Tuk, boleh tolak. Scroll. Allah bantu. Dan tak ada daya kita nak tengok live sejam. Tak ada daya, boring. Tapi kita boleh tengok sejam. Wala quwata. Tak ada daya, tak ada kekuatan nak buat benda baik. Illa billah, melainkan pertolongan Allah. Bila as-salatu jami'ah, jom semayang. Tu bahasa dia kan. Jom semayang jemaah. La haula wala quwata illa billah. Jawab tu jawab dia. Dan sebenarnya dan sikit lagi, dan solat ni jenazah. Solat jenazah pun boleh juga. As-salatu jami'ah boleh juga. As-salatu jami'ah rahimakumullah boleh juga. As-salatu jami'ah ala mautal muslimin boleh juga. As-salatu ala mayyit hadir boleh juga. Kalau solat ghaib, as-salatu ala mayyit ghaib. Sembahyang ghaib kan, sembahyang yang tak ada mayat kat situ, tak ada jenazah dah tanam ke apa ke. Nak panggil berjemaah boleh laung macam tu. Paling kurang as-salatu jami'ah. Solat jenazah pun boleh. Macam mana boleh berlaku? Cukup agak Cukup tak? Boleh? 4 minit lagi nak cerita. 4 minit tu kita cerita, tutup dengan cerita. Dekat mana jadinya perkara ni, peristiwa yang berkaitan ni. Pada permulaan Islam, waktu tu tak ada azan, nak panggil semayang tu tak ada cara. Kadang-kadang orang datang Masjid Nabawi nak semayang dengan Nabi dah habis semayang. Kadang-kadang sampai tak semayang lagi, lambat lagi setengah jam, lagi sejam. Dia ada kerja. Tak ada, macam mana nak semayang ni? Semayang jemaah kena semayang. Isra' dan Mi'raj dah lepas, dah hijrah dah pun. Maka kena semayang. Dan sunat, malah waktu tu fardu kifayah semayang jemaah. Tapi bila datang Nabi tak semayang lagi, tak masuk waktu. Bila datang dah habis semayang. Dia tak ada waktu. Mana ada jam waktu tu? Maka para sahabat bermusyarat. Para sahabat bermusyarat, masing-masing bagi idea. Bagi idea. Macam mana nak buat? Ada sahabat kata macam ni. Kita bakar api. Nampak asap. Asap tu tengok daripada jauh, pergi. Itu orang Majusi. Orang Majusi ni dia ada kena-mengena dengan api tu. Matahari, api tu orang Majusi. Sampai sekarang ada lagi. Tapi dia tak bernama Majusi. Yang buat lari obor tu apa? Obor apa? Obor yang sukan. Larian, nak tahulah yang sukan tu sukan apa nama? Olimpik. Kenapa dia buat lagi obor? Tu api, Tuhan api, jangan bagi padam.
Tuan api tu dia bawa pergi ke negara-negara kan, dia bawa benda tu. Jangan bagi padam. Kalau padam Tuhan mati. Macam tu lah kot. Ataupun padam Tuhan marah, Tuhan api marah, menyebabkan tak ada api atas muka bumi, jadi zaman sejuk. Jadi zaman sejuk balik gigil. Jadi kita duk bukan sokong lah. Pelik lah. Kita patut tak payah tengok lah benda tu. Bukan tak payah tengok sukan. Perkara tu. Oh tengok tu dia bawa sampai api tu tak pernah padam. Diriwayatkan api tu sampai sekarang tak pernah padam daripada dulu sampai sekarang. Maksud tak pernah padam tu, nak padam dia tak bagi padam. Itulah. Bukan tak pernah padam tu maksud hebat. Dia tak bagi padam. Dia sentiasa macam ni dia buat tak tahu. Nak habis je dia punya apa benda tu, dia tukar yang lain. Pop. Macam tu lah kot. Lepas tu dia buat minyak ke, pandai-pandai lah. Yang penting tak pernah padam. Nak padam je, pop, ambil yang lain. Yang ni padam, tapi kira berpindah kat sini. Tu maksud tak pernah padam. Sebab Tuhan ni marah. Orang Majusi buat unggun api. Akhir sekali Nabi kita ni kalau boleh dia tak nak sama dengan orang kafir. Sikit pun tak nak sama kalau boleh. Walaupun benda tu benda yang taklah salah besar, bukan berkaitan dengan akidah pun, tapi tak nak kalau boleh. Cara pakai tak nak macam orang kafir, kan? Cara malah janggut dengan misai pun tak nak cara orang kafir. Orang kafir Majusi juga, dia simpan misai dia cukur janggut. Nabi tukar. Misai kasih trim. Cukur pun boleh, trim pun boleh. Trim tu maksud nipis, janggut simpan. Dia tukar. Tak nak sama, tapi tak sampai tak haram. Cuma Nabi tak nak sama dengan orang kafir. Tiba-tiba suruh buat unggun api sama macam orang kafir. Nabi reject apa cadangan tu. Lepas tu ada yang kata buat bagi loceng. Keting. Tu macam Nasrani. Macam agama Nasrani pakai ting tu. Dia tiru agama lain juga. Lepas tu ada kata buat trompet. Macam daripada tanduk. Orang Yahudi panggil semayang tu. Tu. Tiru agama lain. Sahabat tak ada idea. Dia bagi tahulah. Tu orang semayang pakai macam tu. Ada kata naikkan bendera. Angkat-angkat bendera tu berkibar ke atas. Oh, dah masuk waktu. Macam-macam ada. Akhirnya macam tak berapa mantap dia punya idea. Akhirnya Umar Al-Khattab dia mencadangkan. Sayyidina Umar dia akan mencadangkan satu idea, iaitu panggil aja lah senang. Jom semayang jemaah. Nabi kata molek kat sikit. As-salatu jamiah. Tu lah dia jom semayang tu. Sama je. Cuma bunyi berjenis sikit lah. As-salatu jamiah. Jurit kuat-kuat. Akhir sekali itu cadangan yang paling bernas waktu tu. Maka gunalah waktu tu as-salatu jamiah. Panggil semayang. Dan panggil semayang fardu. Kemudian pada malam tu sahabat yang ada dalam musyarat tu nama Abdullah bin Zaid. Dia mimpi seorang lelaki tengah pegang loceng. Ada setengah riwayat geduk macam gendang. Ada setengah riwayat loceng. Dia mimpi. Abdullah bin Zaid mimpi. Dia kata, nak jual tak dalam mimpi tu? Kau nak beli buat apa? Aku nak buat panggil orang semayang 5 waktu. Sebab semalam ataupun 2-3 hari lepas, tak tahulah dalam mimpi tu macam mana, aku ada musyarat dengan Nabi aku. Kami nak cari satu cara untuk panggil orang semayang. Nampak macam menarik je loceng ataupun geduk tu. Nak beduk. Beduk. Geduk salah lain pula. Beduk tu. Apa nama ni? Nak macam menarik je, boleh gedek ataupun loceng ting dalam mimpi tu. Bila macam tu, dia kata tak elok pakai loceng ke pakai beduk ni, tak elok ni. Sebab macam tiru orang kafir. Kata orang tua dalam mimpi tu. Macam ni lah. Elok kau panggil macam ni. Allahu Akbar. Lafaz azan. La ilaha illallah. Lafaz azan. Oh macam tu kan. Bagus juga lafaz tu kan. Kau panggil, kau jerit macam tu je. Jerit lah maksudnya. Azan jerit macam tu je. Okey. Terima kasih. Tak ada beli lah. Terima kasih. Kemudian orang dia pun balik. Nak pergi dalam mimpi dia. Orang tu kata, kejap. Kalau dah dekat-dekat nak semayang, kau panggil macam ni pula. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Qamat dia. Oh, bagus juga. Dia pun ingat. Okey, terima kasih. Jaga. Terus dia pergi cari Nabi. Dia pun cerita. Nabi kata engkau benar. Maksudnya apa? Kenapa kita kata engkau benar? Maksud mimpi itu benar. Maknanya Nabi dah tahu sebelum. Jadi bukannya syariat tu dapat daripada mimpi. Bukan. Nabi dah terima wahyu dah semalam tu. Sebab tu kata engkau benar. Cuma sahabat nak bagi tahu kelebihan sahabat ni, sampaikan
Nabi terima wahyu, sahabat mimpi. Kira bawah sikit lah, nak bagi tahu lebihnya dia. Lepas tu macam mana bunyi? Kemudian dia bagi tahu lah lafaz azan dan lafaz iqamah tu. Gini. Kemudian Nabi kata, okey, cantik dah tu, semua dah betul. Sepatutnya orang yang mimpi tu lah suruh laung sebab dah nak sembahyang ni. Sembahyang Zuhur waktu tu. Waktu tu sembahyang Zuhur. Nak sembahyang Zuhur ni, orang yang mimpi itulah. Tapi Nabi kata tak boleh, tak payah. Kau panggil Bilal. Kat sini ada hukum lain, istinbat, istidlal hukum. Orang yang nak azan ni, sebab Abdullah bin Zaid suara dia sedap. Tapi Nabi kata tak, panggil Bilal. Bilal biasa je, orang kulit hitam. Kerana suaranya lebih kuat. Jadi nak azan bukan sedap, kuat tu nombor satu, sedap tu nombor dua. Yang nombor satu kuat, sebab yang penting sampai. Bukan yang penting sedap tapi tak sampai tak guna. Yang penting kuat sampai. Maka panggil azan lah Bilal lah azan. Bilal tu nama dia. Dah sekali kita panggil Bilal tu muazzin kan, boleh lah, okey lah tu, sempena dia. Dialah azan yang pertama Zuhur. Ketika dia azan sampai kuatnya, sampai dengar rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tengah tidur waktu tu, qailullah. Tidur dalam pukul, kalau kita pukul 1 kot, lebih kurang. Tiba-tiba ada 1:30 Zuhur, lebih kurang lah ni. Dia dengar kuat macam tu, dia terjaga. Wish, siapa cakap ni? Siapa duduk laung ni? Dia pergi cari orang tu. Rupanya Bilal. Dia kata, woi, kau mana kau tahu? Semalam aku tengah mimpi yang sama. Aku mimpi sebiji macam kau cakap tadi. Tak, ini adalah wahyu daripada Allah awal lagi. Cuma mimpi tadi nak menaikkan martabat sahabat. Nak bagi tahu sahabat pun terima juga. Bukannya syariat azan daripada sahabat, tidak. Bukan mimpi sahabat, tidak. Daripada sebab tu Nabi kata engkau benar. Dia keluar sama sebiji. Jadi maksudnya itu sedikit cerita yang terakhir tu. Iaitu menjadi tukang azan Nabi Bilal ni ada dua orang. Satu Abdullah Ummi Maktum yang buta, yang dia adalah azan waktu betul-betul. Kalau subuh dia azan waktu azan masuk waktu. Bilal azan waktu sebelum tu, waktu kejut tahajud. Bilal waktu kejut tahajud subuh, dia waktu dah subuh. Kerana Allah angkat hijab ketika subuh, dia akan nampak, walaupun dia buta, dia akan nampak apa dia panggil? Fajar. Ni matahari, ini kaki langit lah, kaki tu. Bila naik macam ni dah nampak syuruk nama, dah habis subuh. Masa macam ni tu, macam matahari duduk macam ni, sikit lagi nak keluar, dia akan keluar namanya fajar. Fajar tu lah subuh, dia akan nampak cahaya. Fajar pula ada dua, Sadiq dan Kazib. Fajar tiba dengan fajar betul. Ni fajar yang betul, dia nampak macam tu. Naik. Bila dia nampak, dia terus azan. Dia azan yang pertama. Bilal azan yang pertama, azan yang tak masuk waktu lagi untuk kejut tahajud. Dia azan subuh yang kedua. Azan yang betul-betul masuk waktu. Dan hadis ni lah yang dikatakan dalam hadis, apabila bunyi azan, maka engkau sedang bulan Ramadan, engkau sedang makan, habiskan hajatmu. Telan dulu, habiskan dalam pingganmu. Jangan kamu berhenti. Nabi kata, tengok, dia makan pukul 6 azan, dalam pinggan penuh lagi. Batal puasa dia. Salah faham azan yang mana. Sebab Nabi memang sebut, memang ramai orang guna hadis ni. Kalau tengah makan, azan bukan sengaja. Habiskan hajat. Maksudnya Nabi kata habiskan hajat, makan sampai habis, minum, lepas tu baru settle. Sebab tengah makan. Kerana azan dah bunyi, tak ada masalah. Soalannya, azan siapa? Bukan azan Abdullah bin Maktum. Azan Bilal memanglah. Dia pergi makan. Batal lah puasa dia pada hari itu. Nak baca hadis, tak boleh ambil terus. Kena lalu ikut hukum fiqh. Tak boleh main ambil terus. Wallahu alam. Bab azan saja. Dan kita masuk bab sunat ab'ad, membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi sebagainya akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.